like 3 or maximum I think 5 cup of coffee. So it is a lot. So I think my body cannot contain too much of caffeine during that time. So that's why I've been attacked with anxiety attack. And at the same time, I am stressed. School are you from? I'm from SMART, SMART, Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. Bukan Sekolah Menengah Agama, Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. It is a master school at Kuantan, in Kuantan. Oh. Sounds like Smart Labu like that, yeah. But it's not Smart Labu, it's Smart Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. Okay. Okay. I think. So are we done? Do you guys want to move on to the next person? Next person. Shafika. Shafika, yeah. Yeah, Shafika. Let's go. Okay, Fika, over to you. Hello. Hi. Can you guys hear me? Yes. Yeah, we can hear you loud and clear. Okay. Okay, I'm going to tell a story. It is about a friend of mine. My best friend actually. When I was in degree. Okay. It is a story about when best friend we tend to tell secrets, stories, so many things. Like there is no secrets between us. She tell me everything, I tell her everything. But then one day, someone like kacau dia. Disturb him? Disturb her. Disturb her. Disturb her on Instagram. The person DM her IG, said something about her secrets. Then the person tell her that I was the one who leaked her secrets to the person who disturbed her. But I didn't do that. But then my best friend came to me and keep on accused. She accused me that I am the one who tell her secret to the person who disturbed her. So like she told me that I am the only one who knows her secret. But then when she became like that, I not believe her. I think she told her secret to someone else because people say like that, but recording in progress. Ask me about that. I just keep quiet. If anyone asks me about that, I just keep quiet. I just pendam macam mana? Inggris. Keep it to myself. Then I do nothing. I do just. You don't react to them. Yes, don't react to them. Focus on yourself. Do you find another solution for your
or losing your weight? Apa jogging? Basically. Oh, losing weight. Yeah, losing weight. Only 3 points I highlight over there kot. Selain tu tak ada kot. How much weight have you lost? 15 kg about a month. 15 kg in 1 month? Yeah. That's incredible. What, did you run 30 kilometers? Yeah, 10 kilometer every morning and every evening, and I cut last my sugar for 1 month, no sugar. And Wait a minute. So 10 in the morning, 10 in the evening. So that means 20 kilos per day. yeah, Okay. Incredible. So that means that's why I know you, sir. yeah, I know. So that means you ran almost 500 kilometers or over 500 kilometers in 1 month. That's incredible. Yeah. Ifran, Okay. how you maintain your mission? Is it called mission? Yes. I think I have no I have no answer for this, but I think you should have a crush. Then your crush, then your crush reject you. Then you have own your determination. You have your own motivation to be a good one. Wait a minute. You lost 15 kilograms. You ran 600 kilometers in 1 month because your crush rejected you. Serious? That's one of the reason. Yeah. That's incredible. So I will tell my friends, yeah, if you want to lose weight, yeah. Okay, wait till your crush rejects you, then you will lose your weight. Wow, the power of motivation. Yeah, the power of motivation. Okay. So I hope your crush can see you now and see how the transformation, how much you have changed. And I hope that she will feel sorry for leaving you, for rejecting you. That's the best revenge. Did she feel regret about your transformation? Irfan, Hilang sah. did she regret? I don't think so. I don't know where she is now, but I hope so. You don't. Why you didn't try to contact her? Bad. Mana Move on. Over is over. Move on. Over is over. The past is past. Yeah. Move on. Okay, good. Okay, so we are done. Yeah, okay, this group finished, yeah? Okay, well done, clap. Okay, continue your discussion or whatever, because other rooms are still not completed yet. Okay, see group 5. What are they doing now? We are finished already, sir. Finish already. Finish already. Okay, so we'll call you back, yeah? Okay, sir. Okay, so I'm sure you have great stories in this. We have about someone heartbroken here. Yeah, someone do confession just now. Yeah. One of the participants, yeah, lost 15 kilograms in 1 month. He ran 500 kilometers because yes, I know that guy. Incredible story, yeah. He ran 500 kilometers
He cut his sugar. He lost 15 kilograms in 1 month because his crush rejected him. See? Wow. Yeah. But He I he can reject people. yeah. My power. Apa dia? Raziman pun power juga, sir. I reject people. Oh, orang Yeah. I have so many lists. So you want to see, sir? see what? List of what? Some the people that I reject. What they reject you. You reject people. Yeah. You reject people. Yeah. Yeah, very bad. Razima, you're very bad. You make girls cry. Yeah, very bad. Okay. Nanti I will check on the other group and see if they finish. Yeah. Okay, sir. Okay. Really short. So despite her happiness, she was afraid that she couldn't afford to pay for the bill. But when the husband setiap rezeki yang kita ada rezeki untuk orang lain. So kita kena berkongsi juga dalam masa yang sama. That's all from me. Oh, very good sharing. Okay, thank you very much for sharing. Recording in progress. Thank you very much for sharing. Yeah. Any question from floor? Any question from Sid? Any question? Any question? Pak Yofi. Okay, this group, have you finished? We have one person left. Yeah, one person left. Okay, finish Faiza. it. Finish it. Yeah. Okay, Faiza. Okay, go Faiza. Saya Go Faiza. Tadi tak boleh buka sebab connection problem. Okay, say siapa proceed. Okay. Apa je? Okay, so it's my personal story. I'm actually, for example, one of it when I in primary school is believe in ghosts or something like benda macam tu kan. So, but bila diingatkan balik, I've experienced few of them. For example, one of it when I in primary school is Afiq dah berjambang. Gitu. Have you guys finished? Ada share kan tu? Recording in progress.
Betul. Yes. Have you guys finished? Yeah, we finished. Okay. If you have finished, then please be patient. Yeah, one group is finishing. Group 1. All right. We are ice breaking. Ice breaking. Okay, continue your ice Yeah. breaking. Hantar something untuk family dia orang. So sebab dia bongsu, so dia dapat benda tu. So macam dia kata hidup dia ni biasa kalau dia sedang. Dia macam jalan dia seret satu kaki. Dia macam sakit kaki selalu nak tangga. So bila dia tanya dia kenapa, dia kata macam ada bila dia orang pergi tempat macam nak rawat macam tu, Islamic punya rawat kan, dia cakap lah ada orang hantar something untuk family dia orang. So sebab dia bongsu, so dia dapat benda tu. So macam dia kata hidup dia ni biasa kalau dia sedang tengah malam tu nampak something yang macam putih dekat depan dia. Biasa. Lepas tu Another part, ya Pak Izan tiba. dia macam masa ada seorang of my friend macam ada dekat you even I ambil degree ni. Aiza. One of Aiza. Yeah. In English. Yeah. In English. In English. Cuba dulu. Okay, so at okay, dapat ambil balik Okay, one of my friends when I'm degree, her mom actually have cancer. At that time, her mom only stage 1, but then only on 2 months because of that. Apa benda nak cakap yang orang hantar tu, the cancer turn to stage 4 in only 2 months. And unfortunately, your mom passed away. I think it's really cruel, you know, because it boleh diklasifikasikan as murder, like, but secara halus, I really rasa macam nak marah bila I know about that. Yeah, that's my story. And pengajaran that we can get from what I've told, I think kita rasa like our society is healthy, but actually still ada something like benda macam tu. Yeah, that's for me. That's all for me. So any question? Good sharing, Faiza. Nice sharing. I mean, like, yeah, it's all about the mistake and something that we can't see. Yeah, I mean, like through our eyes. So it would be there is no right answer to that matter because everything related to the, I mean, like the black magic something. So even the law can go over there, go over it. So like, yeah, if we know that person doing that thing to our family members, but I don't know. I mean, like it's hard to prove them wrong because you can do nothing with her. Yeah, because even it include, I mean, like I mean, like nyawa kan, I mean, like life. So that it is hard to prove actually. So susah juga benda tu. Since it's still the black magic is still But still it's still wujud. how
just be nice to all. Sometimes being Actually. people are very, not everyone is happy with you. Sometimes even though you're being nice, you still can get black magic. Yeah. It's up to the person itself. So kalau dia tahu benda tu bad, but dia rasa macam revenge tu more than the life itself. I think. Don't worry. Yeah. People who did those bad things on you will eventually be punished by God. God has promised punishment for them. Okay. Yeah. So just believe in that. Yeah. And you will be. And God is the most. God will know how to punish. God is the most powerful being, so He will know how to punish them. Okay. Okay. So this group finish. Yes. Yeah. Okay. So then I will close all rooms and come back. Thank you so much. Okay, thank you guys. Okay, guys. Bye. Thank you for sharing. Sharing. Thank you. Guys. Recording in progress. Nak buat macam ni. Demo. Syazwan demo. Syazwan. Wan. Afiq boleh buat. Afiq dah buat kebab lah. Dah, aku buat Afiq kebab. dah buat kebab dah. Tak boleh, aku ada role aku dah. Ada role. Tengah busy pun jangan kacau. Apa? Misa jatuh. Oh, Misa jatuh. Aduh. Daging kan. Okay dah, dah naikkan dah. What's up guys? Mana tu? Streamer. Siapa tu? Kerami siapa pula? Ada orang jual kebab. Azrul. Ada orang jual kebab eh. Ada orang jual kebab saya. Saya nak beli tak? Ada lollipop juga saya. Harga momo je sir. Lollipop. Yeah. Guys, I sent all of you a photograph. Yeah, in the chat box. Pergilah tengok. Photograph. Yeah, in the chat box. Tak masuk kan? Ada. Sekejap Dah dapat dah. Wow, sir. Kacaknya. Yang mana kacak tu? Gemuk tu kacak ke? Wow. Sir. Wah, saya dengar bergaya. tadi Wow. Hebat ni. No. I was motivated by Irfan's story. He lost 15 kilograms in 1 month. I lost 15 kilograms in about 2 years. So I took longer than him. But he lost in 1 month. Incredible, yeah. Irfan. clap. Okay, so this proves, the photo proves that if you put your mind into doing something, you will eventually succeed if you keep doing it. Okay, but if you start doing it and you give up, then you will not succeed. Okay, because big changes require longer time to take into effect. Okay, smaller change you can do overnight, but big changes require a longer time period. Right? Okay, so guys, so what you need to do is you need more practice. Are you enjoying yourself? Stress ke cakap-cakap ni? Stress tak?
Happy. Sesi meluahkan perasaan. Okay. See, if you can share your inner thoughts, your emotions, your history, your memory with other people, you should have no problem sharing your business proposal, sharing your investment proposal, sharing your whatever business schemes that you have that you are promoting and marketing. Okay, so you should have no problem. If you can do this, then talking about business should be no problem to you. Okay, so that is why we need to continue and give you more practice. Okay, so time now 4:25. So we still have time for one more round, but I'm going to break you into smaller groups. So I'm going to break you into 9 groups, okay, so that we finish this faster, each round to be faster. Okay, so this time I want you to continue talking about your stuff, okay, your personal story. I hope that this time you will choose to talk about a different story. Janganlah ulang balik benda sama. Okay, your life, I'm sure in your life you don't only have one story, you have many stories to share. Right, so choose a different story and share with your group members. I'm going to break you now to save time, yeah? So I'm going to recreate the room. This time I'm going to have 8 groups. So still the same story lah. I mean a different personal story. Have a different story lah. Because Because but still in Melayu English or lah. English? Or not Melayu. Melayu pula. Oh Melayu lah. Melayu. Okay. But Just translate lah. different story Melayu because I know in your life, in our lives, we don't only have one story. Kan? We don't only have one story. We have many stories to share. Okay. This time I allow you to share your story in DM. Okay. But remember your hand gestures. Remember your voice. Stories require dramatic voice. So how to make your voice dramatic? So when you come across words such as perlu, akan, untuk. Alright. So like I have taught you earlier. Okay. I've opened the room. Bye. See you later. macam macam terasa hati kan dengan suami dia, and then dia kena pinjam duit dari kawan yang dia nak pergi rumah tu, around RM70 dalam RM70, and then dia drive her own car to go there untuk pergi sana. And then macam malam tu dia tak boleh tidur. Masa teringat kat suami dia, takut macam salah sangat kan apa yang dia buat tu kan. And then dalam pukul 4 tu dia bangun, dia cakap dekat kawan mani tu, dia kata
aku tak boleh tidur, aku nak kena balik juga kat rumah. Okay, so dalam pukul 4 tu dia drive kereta, dia balik ke rumah suami dia, and then suami dia macam tinggal note dekat cermin. Dia cakap kalau rasa macam benda tu tak salah, boleh buat. Macam tu lah kan. Okay, lepas tu suami dia balik, dah bincang apa semua, dia cakap kat wife dia ni, dia kata dia tak nak kawan dia ni kontak langsung dengan isteri dia tu. And then dia cakap kalau kontak juga jatuh talak. Okay. Lepas tu kawan Wani ni kan tadi dia pinjam duit yang RM70 tadi kan. Mesti dia nak bayar balik kan. And then lepas tu dia nak kontak tu memang tak boleh langsung, takut jatuh talak tu. And then bila kalau macam dia nak kontak kawan Wani tu, mesti dia dah lalu dari Wani, macam kawan Wani yang lagi seorang tu. And then macam jadi kita macam mana? Untuk kerja tu lah. Yang tu. Korang ada decide tak untuk untuk apa kita kata, macam kalau kita dicampak dekat satu-satu department yang kita tak nampak tangan. Satu-satu department yang kita tak, apa orang kata, tak ada experience. Macam mana kita nak apa orang panggil? Kita nak sell diri kita. Sebab kita semua pun masing-masing dekat background yang berbeza kan. Ada yang engineering, and then lepas tu masa kita sendiri pun dalam soft skill ni pun ada yang tak pernah tahu pun, tak pernah tengok pun financial analysis tu macam mana. Jadi untuk PNB pula kan dia orang kata investment house kan. Jadi benda tu mesti akan lari daripada kita punya apa yang pernah kita belajar sebelum-sebelum ni. Jadi macam ni kita nak co-op benda tu sendiri, macam setakat ni lah tak ada idea. Jadi kalau korang macam ada pandangan ataupun suggestion yang kita boleh ikut untuk perbaiki macam mana kita nak adapt dengan benda tu, macam better lah. Macam boleh share together. Okay, dia sebenarnya begini. Ya. Traditionally, kalau untuk bank dengan financial institution, memang dia akan hanya ambil accountants, economists and also finance. Okay. Tetapi sejak 10 tahun kebelakangan ini, kita tengok banyak bank-bank, contohnya SME Bank, contohnya CGC dan juga Agro Bank, saya pernah mengajar sana, saya tahu. Diorang pun dah mula mengambil orang yang di luar daripada jurusan perniagaan, accounting, finance dan juga management untuk menyertai mereka. Sekarang ni orang pun dah ada engineer dan sebagainya. Engineer tak apa saya tanya? Engineer tak apa? Okey. Gunanya sebab sekarang diorang banyak menerima loan application. Loan application nak buat bangunan ke, nak buat jambatan ke, nak buat jalan ke, ataupun nak buat satu perniagaan ke, nak buat satu alat ke, nak buat satu, tak tahulah, kilang kereta ke apa ke, macam tu lah kan. Jadi, rupanya orang bank ni, diorang tak ada expertise dalam engineering, nak membuat pertimbangan sama ada perniagaan yang memohon pinjaman itu adalah satu perniagaan yang berdaya maju ataupun tidak. They have no idea because they're not engineers. Faham tak? Tunjuk bangunan, lukis bangunan, kita nak pinjam duit nak buat bangunan ni. Tengok bangunan lah plan. Orang mana tahu tengok plan. Kan? Kan? Jadi mungkin dulu pernah tertipu ke apa ke kan. Jadi sekarang
diorang ambil pula engineer juga masuk dalam loan department. Untuk apa? Jadi bila ada technical staff jadi dia panggil lah, contohnya Asri kalau kau engineer, Asri tunjuk ni betul ke nak buat bangunan? Boleh ke buat bangunan macam ni? Kan? Contohnya macam itulah kan. Jadi sekarang ni dah ada lah orang-orang yang selain daripada bidang itu di dalam jabatan masing-masing. Lepas tu HR. Kalau HR kena rekrut engineer. Tapi nak rekrut engineer, diorang juga perlu ada engineer nak tolong diorang rekrut engineer. Kalau tak kena tipu juga masa interview. Betul tak? Kan? Jadi kena ambil ke engineer. Okey. Tapi jangan risaulah kalau anda di luar daripada bidang tersebut, anda tidak sebenarnya dikenakan standard yang tinggi macam orang daripada bidang itu. For example, if you are not from finance, you're engineer. Patut kena tahulah sikit pasal finance, tapi tak adalah kena tahu finance mendalam macam orang finance. Faham tak? Kan? Jadi tahulah sikit ROI, return on investment, tahulah sikit payback period, okey, net present value, tahu sikitlah, ya. Tetapi tak perlulah mendalam sangat sebab diorang tak akan panggil you untuk buat analisa finance mendalam if you are an engineer. Tapi benda technical stuff dia akan panggil you. Tengok benda ni viable tak? Boleh buat bisnes tak? Ada ke orang nak beli benda ni? Boleh buat ke benda ni? Kan? Dia akan tanya kita lah. If you are an engineer. Okay? Jadi jangan risau. Don't worry, okay? So I'm sure that they know that if you are not from finance, from other background, I'm sure they know that. Tapi standard dia tak tinggi. Tapi if you're finance, you're in the finance department, then they expect you to be first class. Okay, they expect you to be first class on finance. Kan? Kau edak tu buat apa? Ambil finance kan? Banyak orang lain lagi ambil finance. Yeah. So that is something which you should think about and not to worry. Learn as you go along. Yang sebenarnya bos nak tengok tu ke apa? Bos tahu korang tak boleh buat apa-apa pun. Keluar universiti, tak ada budak mana pun keluar universiti boleh buat kerja. Nobody. Okay, semua kena belajar. Jadi apa yang dia tengok? Naluri ingin tahu. Dia tengok you ni ada naluri ingin tahu, kesungguhan nak belajar. Jadi kena tunjuk, tanyalah. Ni macam mana bos? Apa benda bos buat tadi tu? Ni mana bos dapat ni? Maklumat ni dapat dari mana? So tanya. Ya. Jadi dia nak tengok you banyak bertanya. Kerana bila banyak bertanya, maksudnya you ada sikap ingin tahu dan juga ada naluri untuk belajar. Itu yang kita nak. Okay? Okay, so not to worry. Just continue. Okay. Thank you for giving me the opportunity to share that as well. Say thank you. Okay. Nak kata dia taklah bad experience sangat, tapi adalah impak dia dalam kehidupan. Benda ni berkaitan dengan orang kata kos, pemilihan kos masa universiti. Dulu kita tak ada orang briefing pun tentang kos ni nanti kerja apa semua macam tu kan. Jadi masa tu kita just pilih atas apa yang kita minat tanpa tahu pangkal hujung dia apa nanti jadi apa semua tu tak tahu. Jadi macam korang semua tahu, aku pilih Usuluddin kan sebab aku minat belajar benda tu. Bila sama aku memang tak tahu langsung nanti kerja jadi apa. Oh, okay, sorry. Terlupa. Jangan lupa tangan tu. Okay, jadi tak tahu lah nanti akan jadi apa kan. Tapi bila dah start, dah nak habis dah universiti, baru sedar yang maknanya aku tak tahu hala tuju ni. Nanti bila dah habis ni, apa kerja yang aku boleh apply. Sebab macam yang Usuluddin ni, kalau korang tak tahu, dia tak sama macam bidang syariah. Tahu bidang syariah ni dia ada profesional bidang yang dia boleh masuk. Contoh dia boleh masuk banking ke apa, dia ada bidang-bidang macam tu. Kalau Usuluddin ni dia tak ada bidang macam tu. Dia memang lebih kepada bidang nak masuk pun mengajar. Tu pun kita tahu kalau macam mengajar sekarang ni yang macam UPSI, yang IPG, yang tu lebih efektif kalau nak mengajar. Jadi hasil daripada tu sekarang ni aku pun macam agak tengah langgang lah, sekejap kerja macam ni, sekejap kerja macam tu.
Jadi untuk sebagai orang kata apa, ia membuka mata lah supaya korang kalau ada adik-adik ke apa ke, untuk dia orang pilih kos tu, korang pastikan dia orang pun tahulah sedikit sebanyak hala tuju kos tu, dia dari sudut pekerjaan ke apa ke. Itulah sikit sebanyak. Ada persoalan? Terima kasih berkongsi ya Syakir, terima kasih. Okay, so sekarang saya baru tahu awak ni jurusan Usuluddin ya? Usuluddin. Usuluddin, okay. Ini tough sikit lah sebab apa tu awak cakap tadi lah, syariah tu dia dah ada dah bidang syariah dia kan, tapi dia ada profesional bidang tu. Kalau yang ni tak ada. Usuluddin ni lebih jadi pentadbir masjid ke, jadi imam masjid macam tu lah kan? Yang untuk kalau macam jadi imam tu dia ada bidang lain, dia bidang qiraat. Yang tu lebih betul. Sebab yang tu yang belajar membaca Al-Quran apa semua tu dengan lagu-lagu tu, yang tu bidang qiraat. Habis tu Usuluddin ni masuk ke mana? Dia lebih kepada ilmu untuk mengajar sebenarnya. Ilmu mengajar? Ilmu dia ni dia bukan application, dia lebih kepada belief. Contohnya pasal rukun iman, rukun Islam, pasal Al-Quran, sejarah Al-Quran, benda-benda macam tu. Dia bukan a practical thing, but benda-benda yang pengetahuan. Jadi macam dia sepatutnya dia co-join joinkan kos ni untuk sekali mengajar lah sepatutnya. Tapi macam saya sebab kos ni saja ada education background, pun susah juga nak apply mengajar. Patut dia sekalikan dengan diploma pendidikan lah. Jadi boleh lah jadi mengajar kan cikgu kan. Ni jadi agak susah, jadi agak hanging lah, tergantung lah. I see, understand your problem. Okay. Tahu juga kan. Pasal dia ni kan nak masuk dalam panel syariah pun bukan bidang awak juga kan. Dia bukan syariah, dia ya. Tapi macam tu mungkin Syakir boleh masuk program pencetus rumah ke. Bukan saya seloroh je lah, Tapi walau bagaimanapun, cuba je lah nasib. Kerana ada apply juga. Cuba je nasib kerana sebenarnya sekarang ni ijazah dasar kita tidak menentukan hala tuju kita. Tidak. Ya. Tidak menentukan hala tuju kita. Usuluddin pun boleh buat marketing juga. Usuluddin pun boleh buat HR juga. Kan? Cuma teknikal tak boleh lah. So marketing tak perlu teknikal, sales tak perlu teknikal, customer service tak perlu teknikal. Ya. Jadi masih lagi terbuka bidang tu kan. Jadi macam-macam lah. Ya, ada orang belajar matematik. Matematik pun tak apa kan. Betul tak? Melainkan dia cikgu. Kan? Ijazah matematik sahaja. Jadi yang pure matematik. Yang itu kalau jadi cikgu boleh lah. Tapi kalau tak nak jadi cikgu, nak jadi apa? Jadi boleh cubalah lain-lain ni, bidang korporat yang lain-lain ni kan. Kerana majikan saya faham. Apa yang kita belajar kat sekolah dulu, masa universiti dulu pun dah tak pakai dah. Tak pakai dah. Okay. So the degree, orang putih katalah ya Fred. The degree is just an indicator to show that you have the ability to learn. Maksudnya di ijazah yang kita pegang tu adalah menunjukkan bukti kita boleh belajar. Jadi maksudnya kita ambil graduate, dia boleh belajar. Belajar apa? Belajar tentang syarikat kita, belajar tentang produk kita, belajar tentang SOP syarikat kita, kilang kita dan sebagainya lah. Itu sebenarnya. Bukannya bermaksud apa-apa pun ijazah kita tu. Jarang kita pakai benda kita belajar masa kita belajar di universiti tu, kita belajar di tempat kita guna tempat kerja jarang. Ya. Dan semakin banyak majikan berfikiran begitu juga. Jadi ijazah tu hanyalah untuk menunjukkan kita ada kapasiti dan ada kepandaian untuk belajar. Kepandaian untuk belajar. Maksudnya kita tahu macam mana nak belajar. Jadi bila bos kita bagi satu benda baru untuk kita belajar, kita boleh belajar benda tu. Itu je. Right? Okay, Syakir? Okay. Okay. Okay, the rest of you continue. Saya nak pergi group lain pula.
Jangan lupa gerakan tangan tu ya Syakir. Awak tadi tak guna gerakan tangan tadi ya. Okay, no problem. Tak payah nak so sorry. Buat dia. Macam tu, buat je lah. Macam tu. Pernah juga dengar apa ada orang cakap, dia kata kita takkan tahu minat kita kalau kita tak cuba. Jadi first thing first kita kena cuba dulu lah baru datang minat tu kan. Betul. Pengajaran dia mungkin dapat. So, keluarlah dari zon selesa anda. So, cubalah apa yang anda tak pernah cuba. Sebab itu sebenarnya bakat yang tersembunyi. Okay, very good. I like that one. Okay, bagus Amila. Okay, tepukan. Okay, jadi kita kena cuba apa saja. Bila muda, cuba aja. Mana tahu apa-apa kita buat boleh berjaya. Bila dah tua, jangan banyak sangat mencuba. Kerana bila kegagalan, kita tak sempat, tak ada masa untuk kita pulihkan balik. Kan? Tapi masa muda, kalau kita tak berjaya, kita banyak masa untuk kita pulihkan keadaan. Contohnya, kita nak mulakan perniagaan. Banyak orang dah pencen baru nak mulakan perniagaan. Itu salah tu, bahaya. Sebab kita memperjudikan duit simpanan kita untuk hari tua dalam satu perniagaan yang belum tentu lagi berjaya. Tetapi kalau kita nak mencuba perniagaan, berniaga semasa kita muda, cubalah. Kerana kalau tak berjaya, banyak masa lagi untuk kita perbetulkan keadaan untuk dapat balik duit tu kan. Jadi jangan takut untuk mencuba apa sahaja pengalaman, tempat, lokasi, aktiviti. Masa ni lah nak buat, bukan masa tua. Okey. Bagus. Okey, teruskan nanti saya datang balik. Dah habis ke kumpulan ni? Dah. Patutlah Fitra tu dah ada ZZZ dah. Ngantuk kan Fitra? Saya sempat masak lagi ni. Siapa sempat masak? Faiza? Emilia. Nampak ada saya ada topi ni. Oh, topi chef. Sempat masak lagi. Masak. Okey. Okey, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Adiba. Oh, Adiba. I think she start. Okey, tak apa. Nanti kita akan panggil semua kembali sebentar lagi ya. Okey, nak tengok kumpulan lain ni pula. Tujuh di mana? Okey. Apa? Awin nak ambil, sebenarnya Awin nak ambil bahasa Melayu. So Awin memang minat kita sebab Awin dulu macam dekat sekolah, Awin daripada sekolah menengah memang involve dalam MC, sajak, bercerita, memang macam tu lah. Sebab Awin memang minat sastra. So time Awin apply UPU untuk degree ni pun Awin selitkan juga untuk bahasa Melayu tu. Dia macam bahasa Melayu literature lah. Macam tu. Oh. So Awin memang minat. Sebab dulu time sekolah menengah, cikgu Awin pun selalu suruh Awin buat cerpen. Itulah.
Tak tahu yang minat. Kerat tak untuk kita orang? Apa? Bawa pantun ni kerat. Oi, tak hati tu. Pantun Awin tak involve pun. So Awin memang Contoh balik apa? Balik Jawa ada. Recording in progress. Banyak. Okay, now representing Amir. cepat. So, Amir, silakan. Amir. Amir, silakan. Okay, now representing Amir to telling his story. Cerita apa? Wow, Amir. Tak ada cerita ni. Amir. Dia baru nak start, sir. Tak ada cerita. What's your story? Cerita pasal investment ni. Saya pun tak tahu nak cerita apa. Kita panjat pagar pun boleh lagi. Panjat pagar, potong sekolah tak. Ada. Pernahlah sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak cerita zaman sekolah saya lah. Nak cerita sama. Yang topik tadi kita tak tepi dulu, kita ambil topik baru dia. Yang cerita zaman sekolah lah. Pernah satu sekali tu saya nak cerita, dia dah petang. Tangan tu renggang. Bergaya sikit. Dah petang, sekolah pun dah habis. Kita orang cuma lepak-lepak aja kan. Dan bila dah petang-petang ni biasa kita orang akan lepak surau. Memang tempat kita orang lepak sebab ada macam kolam, ada tasik situ. Nak dijadikan ceritanya, masa tu tiba semua orang jadi hype up sikit. Semua orang main air. Semua main air. Semua main air kolam surau, air paip, semua main. Dan ada seorang tu dia macam terlebih, dia ambil baldi satu, dia hentak kat tanah, dah pecah. Lepas tu kebetulan ada Pak Gad datang. Semua senyap. Semua yang pecahkan barang sekolah tu lah yang paling cuak, sebab dekat situ pun ada CCTV sekolah semua. Yang itu yang jadi isunya sampai ke esok pagi tu. Nama-namanya dipanggil. Nama-namanya dipanggil dan disound oleh cikgu. Kolam tu bukanlah untuk main air dan bukanlah untuk memancing. Sebab kolam tu ada ikan. Kita orang memang suka mancing tempat tu. So saya nak cuma pengajaran yang boleh diambil lah daripada zaman sekolah ni. I'm glad, saya sangat gembira saya buat benda tu. Sebab dia buat satu memori untuk kita orang, dan benda tu yang boleh kita orang ingat sampai ke tua. Dan benda tu memang salah, tapi dia buat satu memori untuk kita orang. Jadi tak menyesal lah buat benda tu. So I think tu je lah kot yang boleh diceritakan. Sebenarnya Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi janganlah kita menyesali ke semua benda-benda kita buat. Kan? Ada benda kita boleh kesali, ada benda tu nakal tapi boleh jadi satu memory, kenangan manis bagi kita dan juga rakan-rakan kita kan? Betul. Okay. So orang kata you must have the sour together with the sweet. Jadi sweet and sour. You must have the bitter together with the sweet, baru jadi bitter sweet kan? Ya? Okay. Jadi kumpulan ni dah habis ke belum? Dah habis lah. Dah habis. Okay, dah habis. I will close all the rooms ya. Okay.
Dah selamat dah cerita aku tadi. Aduh, Amir. Aku ingat kasa tadi. Mana boleh. Tajuk nak. Okay. Dah balik kan semua? Is everyone here? Sudah tutup lah ke? Rasa macam dah semua kot. Dah. Jadi satu belum balik tu. Semua dah? Okay. Okay, jadi tiba kita ke penghujungnya. Jadi semalam kita belajar asas pengucapan awam. Hari ini kita tambah lagi dengan kemahiran untuk memasukkan cerita dalam ucapan kita dan juga pembentangan kita. Okey. Esok kita akan buat pembentangan korporat pula. Pembentangan. Jadi memerlukan anda menggunakan PowerPoint. Jadi esok bersedialah dengan laptop anda, tapi orang semua kat rumah kan mesti ada komputer dan sebagainya kan. Ya. Dan lagi pun anda dah belajar dah khusus PowerPoint dah. Jadi tak perlulah saya ajar macam mana nak gunakan PowerPoint. Kita nak olah yang macam mana ya. Jadi terus guna je nanti esok. Tajuknya saya akan beri esok ya. Jadi tak perlu nak berfikir malam ni nak menyediakan malam ni. Malam ni kita rehat saja. Okay. Nak malam ni kita rehat je. Setuju. Okey. Okey, jadi malam ni kita rehat. Esok kita akan berlatih membuat pembentangan secara korporat. Alright? Right. Jadi masa sekarang 4.58, maka tibalah masa untuk kita kata bye-bye. Okey, bersedia semua? Oh, sebelum tu mari kita ambil gambar on camera semua. On camera semua. Baik, Adibah, kita Fik. Azwan, Ashraf, Izzat, Atira, on camera. Dah. Shawarma satu. Mana? Aduh, siap. Mayonis lebih Mayonis Tambah lebih. sikit. Apa mayonis lebih tu? Afiq jual shawarma. Jual. Oh, Afiq jual. Bukan real life tu, bukan real life tu. Virtual shawarma. Oh, ingat betul. Shawarma virtual pula. Afiq, on lah kamera Afiq. Raziman, on kamera Raziman. Adibah. Saya dah on lah sir. Orang dah on sir. Dah on lah sir. Semua dah on sir. Dah buka kedai rasa. Okey, Syazwan je. Syazwan. Saya dah ada dah. Okey, on. Okey, Ashraf. Dah on. Ashraf dah on dah? Dah. Okey. Okey, jadi kita akan ambil gambar. Okey. Posing maut. Okey. Adibah, apa serius benar tu Adibah? Okey. Okey, saya nak tengok pula skrin Afiq ada misai ya. Okey. Satu lagi skrin pula. Kawan-kawan kita di belah sini. Okey, sebentar ya. Okey, sebab ada dua skrin, kena dua skrin sebab tak muat semua ya. Akilah, Irfan, Syahidah, Fitra. Okey, Faridatul, Asri, Sakina, Alif Daniel, Syakir, Afiq. Okey, saya menunggu anda sebentar ya. Satu-satu keluar ni. Okey, Faridatul ada? Syakir? Ada Encik. Baru Aku dah buka. Saya dah on lama dah Encik. On Encik, tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Okay, dia keluar sikit. Ada. Mungkin Afiq kena cakap ke baru dia keluar gambar. Baru Amila, baru. Okey, Fitra, okey bagus. Irfan, Asri, Akilah. Ada je. Okey. Dia dah on dah. Ambil gambar. Okay, jadi time for us to say goodbye. I thoroughly enjoyed my session with all of you. I've learned lots of things from you, new things regarding your generation.
I never knew that people nowadays, people your age, suffer from anxiety attack, suffer from pressure attack, and all those things. Yeah, because we never had those during my time. Okay, during my time when we were in the 20s, none of us had any anxiety attack. Maybe we had, but we didn't know what to call it, and we didn't go and seek for assistance and medical help. But you did. All right. So this is your generation. Thank you for sharing. Thank you for sharing your stories. I enjoyed your stories. Stories about you, what you did when you were in school. Stories what you did when you were in university, when you were working. You spoke about your successes, you spoke about your failures, you spoke about your fears. So thank you very much for your sharing. All right. Okay, bila kita membilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Bye-bye. Bye bye. Tunggu. Bye-bye. Kenapa ya tiup mic tu? 3. Bye-bye. Bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Thank you, sir. Thank you, sir. Arigatou. Esok kita jumpa jam 9 pagi. Don't be late. Okay? 9 pagi kita jumpa. Alright. Okay, bye. Thank you so much, sir. Thank you you, so much. sir. Thank you so much, sir. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Bye semua. Bye. See you tomorrow. Bye, Bye, sir. Bye Kila. Bye Nazifa. Bye Mila. Bye Syakir. Bye Kila. Bye Mila. Bye-bye. Bye-bye. Bye Kila. See you tomorrow. Nak apa? Ya, boleh. Apa dia? Kila. Saya laptop hantar dekat kedai laptop rosak macam mana? Okey, tak apa. Jadi kalau tak ada, buat presentation biasa je lah. Macam kita buat 2 hari ni. Okey? Okey, jangan risau ya. Jangan risau ya. Okey, just come tomorrow. Okey. Okey. Okey, Amina. Okey, Encik Nasir.